Kau ni? Ya, jadi. Di luar. Oh, tu luar. Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, puji hadis bagi hadis. Kita masih lagi duk bicara tentang pembahagian puji. Nah, jadi puji itu terbahagi pada 4 bahagi. Nah, atas jalan tafsirnya, nah, puji ini terbahagi pada 4 bahagi. 2 yang qadim dan 2 yang hadis. Mana 2 yang qadim? Iaitu puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Mana Tuhan puji diri dia, Tuhan puji makhluk dia. Dua-dua puji ni ialah qadim. Nah, sedia kala walau makhluk dia tak ada lagi, Nabi ataupun siapa hak dia nak puji tu belum dia ciptakan lagi, tapi sedia kala dia tu puji dah. Kenapa? Karena dia maha mengetahui. Maka kembali kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kalau kita mengaji sifat 20 tu kan kita maklum Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Kalam artinya perkata, penutur, pekecek. Dengan sedia kala Allah Ta'ala bersifat dengan perkata pekecek ataupun penutur tadi tu, sedia kala juga Allah Ta'ala tu yu'iddu kalaman, mempersediakan apa yang dia nak khitab, nak tuju cakap kepada mukhatab, kepada orang yang Allah Ta'ala nak tuju cakap. Jadi bukan kata Allah Ta'ala tu
bila ada makhluk dia baru dia nak cedek apa nak kata ke Nabi Muhammad. Bukan gitu. Kalau gitu bawa jahil tu sedia kala lagi Allah Ta'ala nak kata gapo ke para anbiya nabi-nabi dia tu, sedia kala lagi Allah Ta'ala sudah siap yu'iddu kalaman. Itu dia panggil tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Ta'ala puji makhluk dia. Dia kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bila lagi Tuhan nak puji lagu tu? Belum ada makhluk tu Tuhan siap dah puji. Gitu. Belum nabi, sahabat Allah Ta'ala menjadi, Allah Ta'ala mencipta, sudah sedia kala lagi Allah Ta'ala pun puji. Maka sebab tu dua bahagian puji yang mula-mula tu qadim kedua-duanya. Itu. Kemudian yang ketiga ni kita nak masuk bahagian yang ketiga. Dan ketiga puji hadis bagi hadis. Yani puji makhluk sesama makhluk. Itu dah. Yani kita puji sesama kita. Dan iaitu puji hadis bagi hadis itu ialah memuji hamba setengah akan setengah mereka itu. Mana belik molek kejap itu. Memuji oleh setengah hamba. Tu terbalik dah. Memuji oleh setengah hamba akan setengah mereka itu. Kalau kita jauh itu dia terbalik jadi. Memuji hamba setengah akan setengah mereka itu. Kita rumi lagu mana kita rumi? Sama. Terbalik juga. Memuji hamba setengah akan setengah mereka itu. Terbalik itu. Memuji oleh setengah hamba akan setengah mereka itu hamba. Maknanya memuji oleh setengah daripada hamba akan setengah daripada hamba yang lain. Mana kita puji sesama kita ni. Tapi puji tu gapo nanti bawah tu baru dia menyata. Apa makna puji? Dalam Arab kalau sebut hamdun dengan madhun itu ada sedikit perbezaan. Terjemah bahasa Melayu kita tu puji belaka. Hamdun pun puji, madhun pun puji. Tapi makna dia dalam Arab tu dia berbeza, sedikit, beza sikit. Kalau hamdun itu puji kepada perbuatan yang bahasa ikhtiari dia panggil. Perbuatan hak bahasa dia pilih, dia buat, dia usaha. Kalau madhun itu dia panggil puji kepada perbuatan hak bahasa ittirari. Ittirari maknanya bukan dia yang sengaja nak begitu, sengeling, pilihan bukan. Hanya asal kejadian dia panggil, aslul khilqah. Macam kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji dalam bentuk qasidah ke, dalam bentuk selawat ke, tak kira lah. Kita puji anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kita kata ke Nabi Muhammad, engkau tu ibarat matahari, ibarat bulan purnama. Itu kata-kata kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu puji. Tapi puji kita kepada Nabi tu bukan orang panggil dengan makna hamdun, tapi dengan makna madhun. Madah. Beza dah. Pasal kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi Muhammad usaha. Bukan Nabi Muhammad pakai fake lovely ke ni. Ataupun buat pembedahan plastik ke buat terik ke, cocok botok ke masa je Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kejadian itu diciptakan oleh Allah Taala. Seolah-olah Nabi Muhammad nak gitu dah. Itu kata siapa dah? Hasan bin Sabit. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olahnya engkau hai Nabi Muhammad dijadikan rupa paras engkau seperti mana yang engkau nak gitu dah. Jadi kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukan dengan makna hamdun, tapi dengan makna madhun. Beza tu dah. Beza sikit. Sebab
Sebab kecantikan atau keelokan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan Nabi usaha. Bukan Nabi hijau nak bagi dia segok, nak bagi dia handsome, nak bagi dia comel dah. Memang sudah asal kejadian yang Allah Taala buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu memang segok dah, handsome dah, smart dah, comel dah. Maka kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil madhun. Banyak pujian yang kita kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil madaih. Bermadaih. Bermadah. Apa bermadah? Yakni berpuji-pujian kepada orang yang kecantikannya, keelokannya, kesegokannya memang sudah asal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu dah. Baik. Mana misalnya seperti dikatanya setengah hamba. Nah, dia kata kepada setengah hamba yang lain, sebaik-baik manusia itu si anu. Oh, baiklah orang tu. Nah, oh baguslah orang ni. Nah, dermawainya orang tu. Nah, sopan satunya orang ni. Dia sebut baik lagu tu. Nah, pandailah orang tu, masaknya ataupun buat kerjanya, menukirnya, ikutlah. Asal kata sebut baik di atas perbuatan yang molek, yang comel, hak bahasa ikhtiar. Maka tu dia panggil puji. Itu 2, 3. Dan keempat, puji hadis bagi qadim. Yakni kita makhluk ni memuji Allah Taala, tengok. Dan iaitu memuji hamba akan Tuhannya, Tuhan hamba. Mana seperti contohnya? Seperti katanya kata hamba, alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ni allazi hadana, Tuhan yang menunjuki akan kami, Tuhan yang memberi hidayah, petunjuk akan kami. Itu sebut baik tu. Jadi kita puji Allah Ta'ala, atau kita puji sesama kita, atau Allah puji kita makhluk, atau Allah puji diri dia sendiri, semuanya kembali hanya kepada Allah. Itu dia panggil alhamdulillah. Orang panggil lam pada kata alhamdulillah, lam yang menunjuk makna al-istighraqiyah, dia panggil lam yang menghabisi akan sekalian puji. Jadi kalau kita nak faham makna segala puji bagi Allah, mana semua jenis puji ni hak Allah Ta'ala belaka. Gitu. Ataupun kita kata lam pada kata lillah itu lamul istihqaqi. Boleh tak? Lamul milki pun boleh, lamul istihqaqi pun boleh, lamul istighraqi pun boleh. Mana? Yakni segala jenis puji itu semuanya milik Allah, boleh. Ataupun kembali hanya Allah Ta'ala jua yang menghabisinya, boleh. Ataupun tembuh hanya kepada Allah Ta'ala jua, mana? Hak Allah Ta'ala belaka. Gitu. Jadi sebab tu apabila orang puji kita, tiba-tiba luah lubang hidung kita, berat. Nah, tu seolah-olah macam dia tak faham baca alhamdulillah. Nah, maka sebab tu bila orang puji kita di atas apa-apa usaha kita yang baik, yang bagus, yang molek, maka dalam hati itu kita kena senantiasa rasa, sedar. Apa? Kalau dalam Arab dia kata haza min fadli rabbi. Gitu dah. Kalau bahasa kita lah. Kalau orang Kelantan kata, hak Tuhan belaka ni. Gitu. Hak Tuhan belaka ni. We sedar. Takut kita lupa diri. Kata hebatmu, bijakmu, pandamu. Kita pun kata meja, tengok siapa. Sudah. Remo tak kena bar. Sudah lah. Dia orang panggil ujub. Ketika tu kita lupa pada Allah Ta'ala. Lupa pada Allah Ta'ala, lupa diri kita. Maka ketika tu banyaklah perkara-perkara maksiat yang akan terkeluar daripada diri kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa akan Allah. Jangan. Kita ni kalau dia orang puji tu kan, sudahlah. Melambung, lupa dah lah. Nah, lupa Allah Taala. Lepas tu Nabi ajar, bila orang puji ke apa, kita kena rasa. Tak penting kita kata. Kadang-kadang dia kata mulut je, hati tu duduk luar, lu beidung situ sini. Tak kata pun tak apa. Yang penting rasa dalam hati. Bila orang puji kita tu, pak rasa lalu. Hadza min fadli rabbi. Ni hak Tuhan belaka ni. Kurnia Tuhan belaka ni. Gitu. Bukan hak aku ni. Bila kita kata hak Tuhan belaka, maka kita kembalikan pujian tu kepada Allah. Kita tak simpan di diri kita. Bila tak simpan di diri kita, itulah kita terselamat daripada sifat-sifat mazmumah. Mana sifat-sifat mazmumah? Ujub, riya, sum'ah, takabur yang paling maksimalnya. Paling tinggi sekali takabur, berat. Ujub, mana kita tercengang dengan diri kita sendiri. Hebat aku. Sudah. Orang lain tak boleh macam aku ni. Sudahlah. Nah, ajib dengan diri sendiri. Hairan dengan diri sendiri. Atau ujub. Nah. Sum'ah, kita suka kebaikan kita ataupun kehebatan kita ataupun kelebihan kita tu diperdengarkan kepada orang lain. Nah, dibercakap oleh orang lain supaya orang lain bercakap lah, oh bagus orang ni haji ni, bagus hebat dia mana. Sum'ah. Nah. Riya. Apa riya? Yang ni kita buat amal apa-apa tadi tu nak tunjuk ke orang semua. Nah, semaya tahajud pun ada live. Semaya tahajud pun live. Nah, tak tahu nak tunjuk siapa. Semaya tahajud pun ada. Lepas tu lalu account bank. Padahal tu semua tu amal yang tidak mutaaddi. Ya ada fi'lul qasid, fi'lul mutaaddi. Seperti kita mengajar. Ini tak apalah live pun. Sebab ni orang panggil fi'lul mutaaddi. Nah, hijau kita mengajar ni bukan untuk kita seorang, untuk orang berdengar mustami'in. Di luar sana tu masih ada orang yang menadah kita. Nah, ada yang follow jauh-jauh nak mengaji. Nah, masih ada orang yang ngaji. Dia orang panggil fi'lul mutaaddi, perbuatan ibadat yang berjangkit kepada orang lain. Nah, sebab tu antara guru dengan murid ni dia akan bersekutu pada pahala. Nah, al-mustami'in syarikul qail. Orang yang mendengar ni dia bersepakat bersekutu pada orang yang berkata-kata. Pada pahala atau pada dosa? Gitu. Nah, jadi kalau orang tu bercakap karuk maruk, ngopak, ghibah, maka dia hak tu dengar tadi pun kongsi dosa juga walaupun dia tak turut bercakap. Gitu. Kalau kita dengar orang duk mengajar, baca kitab, duk syarah, duk hurai hukum hakam, kita tak bercakap, kita dengar. Kitab pun tak ada, kita tupai dengar sebab kita nak baca kitab pun tak faham. Kenapa? Pahala tu kita berkongsi tak? Berkongsi sekali. Gitu. Maka hak lagu ni tak apalah kita nak buat live ke, nak buat video ke. Tapi kalau semaya, jadi guana kalau kita tunjuk ke orang kita semaya buat live, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa pun. Kerana semaya tu orang panggil untuk kita je. Tak buat live pun tak apa. Adakah tak sah bila kita semaya tahajud tak ada orang tak ada orang tak sah? Kita semaya sorang-sorang pun sah. Tak ada kena ada orang. Tapi kalau mengajar tak ada orang panggil gila. Tak ada orang. Dia duduk sorang ngongeng. Kalau tidak gila pun wali. Apa? Yang mengajar jin. Itu lagu tu. Jadi orang panggil mengajar tu tak apalah buat live ke apa, buat rakaman ke apa, sebab dia panggil ibadat yang mutaaddi.
Tapi kalau semaya, itu tak perlu buat live apa. Pasal apa nak suruh orang tengok? Apa? Itulah gitu. Selamat daripada riya. Dan yang paling besar sekali, selamat daripada takabur. Bila kita tu senantiasa sedar, bila orang puji kita, orang kata benda-benda baik pada kita, kita tu sedar dalam hati, hadza min fadli rabbi. Ni hak Tuhan belaka ni, bui ni, bukan hak aku ni. Kembalikan pujian tu kepada Allah. Pasal kita tu faham, alhamdulillah artinya segala puji itu mustahiqun lillah. Hak Tuhan belaka. Yang berhak untuk mendapat puji. Adapun kita tak layak untuk dapat puji. Hanya pujian orang kepada kita tu sebagai ujian untuk kita. Kita dengar kau caci maki orang untuk kita tu sebagai ujian. Bukan caci maki saja. Orang caci, orang maki, orang laknat, orang keji, orang mengopak, itu pun ujian. Uji kesabaran kita. Uji ketenangan hati kita. Itu pun ujian. Tapi orang puji kita, orang kakak ni very good pada kita, orang, itu pun ujian. Ujian hati kita tu bagaimana menanggapi puji tadi. Kalau kita salah tanggap, siap. Keluarlah orang panggil sifat-sifat mazmumah. Ujub, sum'ah, riya. Yang paling hebat sekali takabur. Aku baik, aku hebat, aku lebih, aku habis. Selesai masalah. Cakap baca alhamdulillah lah dia. Mulut saja sebut alhamdulillah, tapi hatinya tidak memahami makna alhamdulillah. Itu. Ini yang Tuhan kata dalam Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak menuntuti faham makni Al-Quran, makna Al-Quran? Alhamdulillah satu daripada Quran. Kayak gitu. Banyak dalam Quran alhamdulillah. Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi untuk surah Al-Kahfi itu. Kan banyak. Betul tak? Jadi alhamdulillah itu ayat Al-Quran. Maka kalau kita tidak menuntuti faham, sehingga kita tu tidak boleh mengamalkannya, maka Tuhan akan tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kalian tidak menuntuti faham pada Al-Quran? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau ada sesuatu yang menutup pintu hati kamu daripada menuntuti faham makna Al-Quran? Kenapa? Karena kalau kita faham alhamdulillah cukup untuk kita tu tidak bersifat dengan sifat ananiyah, sifat keakuan diri. Aku dah. Gitu. Jadi kalau kita orang yang masih sedar menyebut aku tu, itu kena sedar lagi bahawasanya aku di situ isnad majazi. Sandar secara pinjaman saja. Itu. Karena sebenar-benar aku yang hakiki ialah Allah. Kayak gitu. Sebenar-benar aku yang hakiki siapa? Allah. Pasal apa? Dialah yang menjadi, dialah yang menghidup, dia yang memati. Aku Zaid, aku Khalid, aku Abdullah, aku Muhammad, aku Zainab. Ini ada batasnya. 50, 60, 70, siapa aja mati. Ada lagi aku Abdullah, aku Zainab, aku Khalid. Ada dah. Selesai. Apalagi kalau siuk sangka kala, habis hajul bumi. Tuhan tanya, limanil mulkul yaum? Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Pemilik mutlak pada hari ini siapa? Semuanya tak boleh jawab lah. Kau nak jawab bukan nak mati lah, hancur. Lalu Nabi Idris lah yang baru jawab, lillahil wahidil qahhar. Nabi Idris tak acu. Lillahil wahidil
qahhar. Hanya pemilik mutlak tu Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Itu. Jadi sekalian puji tadi semuanya kembali kepada Allah. Habis. Maka keempat-empatnya itu, yakni puji qadim, hamdu qadimin li qadim, hamdu qadimin li hadisin, hamdu qadimin hamdu hadisin li hadisin, hamdu hadisin li qadimin, itu semua keempat-empat puji itu kembali kepada Allah. Mana mustahiqun lillahi faqat, duna ghairillah, tidak kepada selain daripada Allah. Habis. Kemudian dia nak menyata bermula makna puji pada lughah, pada bahasa itu ialah huwasana'u bil jamili 'alal jamili likhtiyari ala jihati ta'zimi. Gapo dia puji dari segi bahasa, yakni bahasa sini bahasa Arab. Nah, bila sebut kata puji dari segi bahasa Arab, iaitu as-sana'u bil jamili 'alal jamili likhtiyari. Mana sebut baik. Tu. As-sana'u ni makna sebut baik. Sebut bil jamili, dengan keelokan. Gitu. Dalam satu-satu ibarat kita lain kata as-sana'u bil lisan, menyebut dengan lidah. Nah, sebab nak keluar orang panggil puji dari segi istilah. Kalau puji dari segi istilah, dia tidak hanya dengan lidah. Fi'lun yukhbir atau fi'lun yunbi, dia panggil perbuatan menceritakan. Mana perbuatan tu sama ada lidah ke bercakap, ataupun tangan kaki kita ke yang mengerjakan, atau hati kita ke yang merasa. Sebab fi'lun tu lebih umum. Mana fi'lul lisan, fi'lul jawarih, fi'lul qalbi. Ada 3 perbuatan. Perbuatan lidah, perbuatan anggota tubuh badan, dan perbuatan hati. Itu dia panggil puji dari segi istilah. Contoh seperti kita dapat apa-apa nikmat kan. Anak kita boleh masuk universiti ke kan, ataupun surah kita sudah cantik dah, elok dah. Nah, kita pun buat kenduri kesyukuran. Kita berbuah lembu 2-3 ekor. Nah, itu orang panggil apa? Perbuatan kita tu buat kenduri kesyukuran, dengan kita sembelih, dengan kita bergulam, masak. Tak sebut pun dengan mulut alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi perbuatan kita tu ialah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan anggota. Tu. Bahkan dengan hati ataupun dengan harta. Kalau lembu ke apa tadi itu dengan harta, dengan harta kita. Jadi hak tu lebih umum. Lebih umum. Adapun dari segi bahasa, puji ni ialah memberitahu atau menyebut dengan keelokan atas sifat yang elok, yang ikhtiari. Mana elok yang bahasa usaha. Sebab apa sebut elok yang bahasa usaha ni, ikhtiari ni? Nak keluar elok, comel, molek yang tidak bangsa usaha. Ittirari dia panggil. Lawan bagi ikhtiari, ittirari. Mana? Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu innaka la'ala khuluqin azim. Khalqun nabi wa khalqin nabi, dua-dua sekali. Mana? Rupa paras Nabi, zahir tubuh badan Nabi, dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalqi wa khuluqi. Khalqi itu mana? Rupa paras, rupa kejadian Nabi. Khuluq itu akhlak Nabi SAW. Dua-duanya ialah perbuatan Allah semata-mata. Pasal cuba tengok. Kalau akhlak Nabi, Allah Ta'ala puji, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat agung. Bila lagi tu? Bila Nabi umur 40, bila jadi Nabi baru jadi akhlak jadi baik dah. Belum tu berat Nabi gitu.
Nah, bukan kerana kalam Allah Ta'ala ta'alluqnya tanjizi qadir, belum turun ayat innaka la'ala khuluqin azim, sudah sedia kala Allah Ta'ala nak kata ke Nabi kita, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat agung. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui bahasanya Nabi Muhammad pasti akhlaknya agung. Kenapa? Karena dia yang menjadi. Bermakna akhlak Nabi SAW tu bukan perbuatan ikhtiari, bukan Nabi usaha lah. Nak dulu Nabi pun teruk juga perangainya, lepas tu dia pun tarbiyah berakhlak. Dah, memang asal kejadian dah. Akhlak Nabi SAW tu ialah akhlak yang sangat agung. Rupa paras Nabi kita memang asal kejadian dah sangat cantik. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olahnya kejadian tubuh badan engkau, rupa paras engkau, Nabi Muhammad, diciptakan oleh Allah sebagaimana yang engkau kehendaki, begitu dah. Nah, maka sebab tu bila kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil madhun, bukan hamdun, tapi madhun. Tu lagu tu dah. Sebut baik, sebut dengan keelokan. Kata baik atau sebut baik dengan lidah kita dengan keelokan atas sifat yang elok yang ikhtiari. Ala tu orang panggil ala li ta'lil. Atas tu mana? Kerana. Kita nak sebut baik tu mesti ada kerana apa? Kayak gitu. Macam tadilah kita nak puji Allah Ta'ala, alhamdulillah allazi hadana. Segala puji ni hak Allah. Kerana apa? Karena Allah Ta'ala tu allazi hadana. Karena Allah lah Tuhan yang memberi hidayah kepada kami. Itu. Kita nak sebut baik tu mesti ada kerana. Nah, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji tu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu siapa? Allah lah Tuhan yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami di kalangan orang-orang yang Islam, Muslim. Kayak gitu. Jadi bila kita nak sebut baik, nak puji itu mesti ada kerana. Jadi sebut baik dengan lidah tu kerana apa? Alal jamilil ikhtiyari, alal fi'lil jamilil ikhtiyari, kerana perbuatan atau sifat yang elok yang ikhtiari. Ala jihati ta'zimi, atas pihak membesarkan dia yang kena puji. Ini sebagai nak keluar orang panggil istihza. Istihza ni memperolok-olok, wak menganjing orang Kelantan panggil. Nah, istihza. Sebut baik juga, tapi bukan nak membesar, nak menghina, nak menganjing, memperolok-olok. Contohnya saing kita, kawan kita tu duduk dalam bilik air nyanyi, duduk menyanyi lah, suara dia teruk lah. Nah, tapi oleh kerana kita nak kata suara dia tak sedap langsung tu, takut dia mengamuk pula. Jadi kita pun kata ke dia, suara awak ni sedap sungguh lah, macam bulu perindu. Apa awak tak terang masuk rekomen jadi penyanyi ke? Nah, kita orang menganjing. Tu dia panggil apa tu? Istihza. Jadi kalau orang tu tahu suara dia tak sedap, tiba-tiba orang kata suara dia sedap, dia tahu lah tu. Nanti ni awak menganjing aku ni jelaka tu. Awak menganjing. Istihza dia panggil. Bukan ala jihati ta'zim tu. Tapi kalau orang tu tak ada punya rasa, dia kok suara saya sedap. Masya Allah, suara saya sedap aja. Orang ni berat, orang panggil makan pom. Makan pom. Termakan olok-olok manusia. Jadi puji tu tidak istihza. Kalau kita sebut baik dengan lidah kita, di atas perbuatan yang baik pada ikhtiar, tapi tidak eloklah pada asal kejadian. Dia menyanyi tu, orang panggil dia ikhtiar, tapi suara dia tu tak sedap. Bukan hak dia ikhtiar. Hak asal kejadian dah, suara dia tak sedap. Kayak gitu. Suara kita ni tak boleh nak tipu. Suara ni dia tak boleh nak tipu. Lagu mana pun kita kita tertiru-tiru pun pasti orang panggil ada suara original kita.
Tu dia panggil asal kejadian. Lepas tu tiba-tibanya kita sebut baik di atas perbuatan yang dia buat tadi tu, bukan di atas tujuan untuk membesarkan dia, nak memuliakan dia, semata-mata nak memperolok-olokkan dia. Itu dia panggil istihza, bukan hamdun, bukan puji. Gitu. Nah, beza tu. Habis. Dan puji pada istilah, yakni pada istilah ulama usuluddin dia panggil itu. Itu ialah perbuatan yang memberitahu ia perbuatan daripada, yakni tentang membesar. Tentang tu dia panggil daripada tu menceritakan tentang membesarkan, gitu, akan yang memberi nikmat, dengan sebab keadaannya yang memberi nikmat, keadaannya yang memberi nikmat tu, yang memberi nikmat atas orang yang memuji atau atas orang yang lainnya yang memuji. Lagu mana? Perbuatan, nak ta'mim pada kata perbuatan. Sama ada perbuatan itu ialah perkataan dengan lidah. Kita sebut baik dengan lidah kita kepada seseorang. Atau i'tiqad dengan hati. Tak ada sebut dengan lidah, tapi hati kita tu i'tiqad dengan hati, perbuatan juga. Atau amal dengan segala anggota. Tu kita buat kenduri, kau kita sedekah, kau kita beri duit kau ke dia, ikutlah. Kita beri apa-apa hadiah kau kepada dia, itu dia panggil amal dengan segala anggota. Jadi setiap perbuatan, sama ada dengan lidah, atau dengan anggota tubuh badan, atau dengan hati, perbuatan semua tu menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Kerana apa? Kerana sang pemberi nikmat tu memberi nikmat, sama ada kepada orang yang memuji atau kepada orang lain, tak kira. Isteri kita yang beranak, selamat melahirkan anak. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat kepada isteri kita tu lepas daripada ujian beranak, melahirkan anak. Kayak gitu, selamat melahirkan anak. Orang lain yang dapat nikmat, selamat tadi tu, kita tu dapatlah nikmat dapat anak. Tapi yang selamat nyawa apa tu, orang lain yang dapat. Tapi kita pun buatlah kenduri kesyukuran ke apa semua. Apa tu? Kerana bersyukur. Selamat. Isteri saya bersalin selamat. Anak saya selamat dilahirkan. Walaupun tak kata alhamdulillah ya Allah, mujurnya ya Allah, tak kata, tapi perbuatan dia tu menceritakan, haji ni dia memuji kurniaan Allah, memuji Allah yang memberi kurniaan kepada dia. Lagu tu. Itu dia panggil puji dari segi istilah. Jadi puji dari segi istilah ni lebih umum daripada puji dari segi bahasa. Itu lagi tu dah. Jadi kalau seorang tu rokok, sujud, iktidal, itu pun orang panggil memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggotanya. Maka sebab itulah tidak ada puji yang paling meliputi ialah sembahyang tu sendiri. Semaya tu sendiri. Pasal apa? Pasal semaya tu terhimpung 3 amal. Mana? Amalul qalbi. Mana amal qalbi? Niat wa tartib fi syariah, wal khusyu' wat tazallul wal tadarru' fil haqiqah. Gitu. Pada syariat apa? Niat. Niat tu orang panggil amal qalbi tu. Ketika mana kita Allahu Akbar, kita sedar aku semaya fardu isya, imam atau makmum, dia panggil qasdus syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Itu dia panggil niat kan. Ada qasak, ta'aruf, ta'yun. Ketika mana kita Allahu Akbar, sedar aku semaya fardu isya ni, bukan duduk berak ni. Bukan duduk baca surat khabar ni, bukan duduk isyak akak ni. Itu dia panggil apa tu? Dia panggil niat. Ibadat tak? Ibadat. Amal tu, amalul qalb, diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat.
Hanya saja sah amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tiap-tiap seorang itu dibalas, diganjari dengan apa barang yang ia niat. Nah, bahkan niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan dia. Nah, dia tidur pukul 12 tengah hari. Niatnya apa? Mudah-mudahan sunat tidur qailulah ni boleh menguatkan dia untuk bangun tahajud qiyamul lail. Walaupun esoknya tak tahajud, tak qiyamul lail, tapi dapat tak pahala niat? Dapat. Maka sebab tu kena niat hak baik, baik. Apalagi kalau semaya tu wajib nak niat. Kerana rukun. Rukun qalbi dia panggil. Tu. Lagi tartib. Apa tartib? Mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah, mengkemudiankan apa yang dikemudiankan oleh Allah dan Rasul. Mana? Ingat dalam hati, dalam semaya, qiyam dulu, lepas tu rokok, lepas tu iktidal, lepas tu baru sujud. Kena ingat tu. Jangan pergi sujud dulu baru rokok. Betul tak? Tu. Jadi hati tu. Itu orang panggil amalul qalbi fi syariah. Kalau amalul qalbi fil haqiqah, itu lagi banyak dalam semaya. Khusyuk, tadarru', tazallul, tabazzul. Macam-macam dalam kitab Muniyatul Musalli itu disebut habis. Disebut lagi orang panggil sembahyang batin dia panggil. Sembahyang hak pasal batin. Taslim, lagi apa lagi? Tamalluqan, taslim, tadarru', tazallul, tabazzul, takhasyu', tadarru'. Banyak. Itu semua tu terkandung di dalam sembahyang. Amalun qalbi. Ada lagi amalul jawarih. Mana? Rukun fi'li tu. Qiyam, i'tidal, rukuk, julus baina sajadatain, duduk antara dua sujud, 2 kali sujud, duduk istirahah, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu dia panggil apa? Fi'lul jawarih. Ataupun dalam hak semaya dipanggil rukun fi'li. Lagi dalam semaya ni ada lagi orang panggil rukun qauli. Rukun qauli, betul tak? Dan sunat qauliyah. Rukun qauli lagi, sunat qauliyah lagi. Rukun qauli mana? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat salam pada tasyahud akhir dan salam yang pertama. 5 lagu dah. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat salam pada tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama. Hak tu hak wajib dah. Patut hak sunat pula. Doa iftitah, baca surah, takbir intiqalat, tasbih dalam rokok, dalam sujud. Doa, duduk antara dua sujud. Kayak gitu. Semua tadi itu ialah fi'lun yukhbir atau fi'lun yunbi, perbuatan yang menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Siapa sang pemberi nikmat? Allah. Kerana apa? Kerana dia memberi nikmat kepada kita. Jadi sebab tu kita duduk semaya, rokok, sujud, itu sebenarnya puji pada istilah. Itu. Itu dah. Habis itu. Dan puji pada istilah ni lah dipanggil syukur pada lughah. Pula dah. Puji pada istilah ulama usuluddin itu dipanggil syukur pada lughah. Jadi kalau kita duduk semaya, itu apa yang syukur tu? Kita sedang mensyukuri pada lughah. Tapi syukur dari segi istilah pula ialah tasarruful abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlihi. Itu. Menggunakan apa yang diberi oleh Allah. Tasarruful abdi 'ala ni'mah. Mengguna oleh seorang hamba di atas apa yang dikurniakan oleh Allah ila ma khuliqa li ajlihi, kepada apa barang diciptakan barang tersebut oleh Allah
kepadanya. Ada. Untuk apa Allah Ta'ala buat mata kita, telinga kita, lidah kita, umur kita, usia kita, pangkat kita. Itu semua orang panggil nikmat. Kemudian kita guna mengikut apa Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut tu, apa hikmahnya. Itu. Nah, umur kita Allah Ta'ala beri nikmat. Kita guna untuk apa? Ilmu kita Allah Ta'ala bagi, kita guna untuk apa? Harta kita Allah Ta'ala bagi, kita guna untuk apa? Isteri anak yang Allah Ta'ala bagi, kita guna untuk apa? Itu. Maka kalau kita guna mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah, hikmat yang Allah Ta'ala jadi, maka itulah dikatakan syukur dari segi istilah. Dan syukur dari segi istilah inilah hak paling payah nak didapat. Nah, itulah yang difirman oleh Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hambaku yang bersyukur, yang menggunakan apa yang aku beri, mengikut apa yang aku perintah. Itu sangat sikit. Jadi jangan kata syukur tu semata-mata kata alhamdulillah. Jangan. Nah, boleh jadi dia kata alhamdulillah, puji, tapi dia tidak bersyukur. Bagaimana untuk bersyukur? Dia masuk kedai nombor ekor, tiket toto. Nah, boleh sejuta. Tiket nombor ekor boleh sejuta. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, syukur padamu. Syukur apa kita? Syukur. Tak syukur je bang itu. Dah. Ataupun minum arak, gok bismillah. Bismillah lagi lepas tu gok kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak syukur je bang itu. Haram ucapan bismillah dia dengan alhamdulillah dia tadi tu. Nah, bukan syukur dah. Jadi syukur tu bukan semata-mata alhamdulillah, bukan. Nah, jadi alhamdulillah tu ialah sirah puji, salah satu daripada sirah puji. Jadi kalau kita kata alhamdulillah tu syukur, kurang tepat. Boleh juga syukur dari segi istilah, syukur dari segi bahasa, tapi tidak syukur dari segi istilah. Itu. Yang dikehendaki syukur dari segi istilah ialah kita gunakan pemberian Allah, tasarruful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Kita gunakan apa yang dikurniakan oleh Allah mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut, hikmahnya untuk apa? Untuk itu kita guna. Itulah dipanggil syukur. Itu beza dah. Habis itu. Tapi dalam kitab kita ni tak sebut syukur, ia cerita pasal puji saja. Kalau kitab-kitab lain, bila dia awak mari definisi puji pada lughah, hamdun fil lughati, kemudian hamdun fil istilahi, kemudian dia awak mari pula syukur lughatan, wa syar'an wa istilahan, dia awak mari itu sebab puji dengan syukur tu dia ada umum khusus dia. Nah, kalau puji dari segi istilah dengan syukur dari segi lughah, itu nisbahnya taradufun, dia panggil muradif. Apa muradif? Yakni muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Pada maknanya sama, tapi pada lafaznya sebut berlainan. Syukur, puji. Antara puji dari segi istilah dengan syukur dari segi lughah, itu nisbahnya taraduf. Mutaradif dipanggil. Tapi kalau syukur dari segi istilah dengan puji dari segi istilah, itu ada umum khusus dia. Ada umum khusus dia, ada umum khusus. Itu dalam kitab-kitab lain tu dia akan bahas dengan panjang lebar. Habis itu. Kemudiannya dia kata bermula rukun puji itu 5 perkara. Cara kau puji ni panjang lah weh. Rukun pula. Rukun puji. Pertama hamid. Bukan apa hamid. Apa Cik Mik hak duduk di ni di
rumah kita sini ni bukan. Hamid ni artinya orang yang memuji. Gitu. Rukun puji ni ada 5. Pertama, kena ada orang yang memuji. Siapa yang memuji dalam kitab ni? Maka orang yang memuji di sini Imam Sanusi, Syekh Sanusi. Jadi Syekh Sanusi ni dalam kitab ni dipanggil Hamid. Apa Hamid? Orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah kitabnya. Kemudian yang kedua, Mahmud. Mahmud ni pun bukan Cik Muk ada di kuartus kita di rumah kita ni, bukan. Mahmud. Kau kata, oh kena ada Mahmud, kena ada Hamid, dia pun cari. Siapa hak nama Hamid, siapa hak nama Cik Muk, Mahmud. Mari belakang. Awak dua ni kena ada lah. Kalau ada apa-apa puji, awak kena ada. Bukan gitu lah. Mahmud ni siapa? Iaitu orang yang kena puji. Jadi siapakah Mahmud di sini? Iaitu Allah Ta'ala. Karena Allah tu ialah yang kena puji. Ketiga, Mahmudun bih dia panggil. Tu. Gapo dia Mahmudun bih? Iaitu yang dipujikan dengan dia. Kalau kita terjemah betul-betul, Mahmudun bih tu yang dipujikan dengan dia. Dia kata sini iaitu sifat yang kepujian. Yang sabit. Ia sifat kepujian tu bagi Allah Ta'ala. Gitu. Mana yang dipujikan dengan dia. Mana sifat yang kepujian yang sabit, ia sifat kepujian bagi Allah Ta'ala. Tu. Mana contoh kalau kita kata ginilah. Kita kata Abang Sepu ni dermawan lah, contoh kita sebut. Jadi saya ni ialah Hamid. Abang Sepu tu dia panggil Mahmud. Contoh ni. Maka sabit orang panggil sifat kedermawanan kepada Abang Sepu tu dia panggil Mahmudun bih. Gitu. Baik tak? Sabit orang panggil sifat kedermawanan tu kepada diri Abang Sepu. Itu dipanggil Mahmudun bih. Tu. Keempat, Mahmudun alaihi. Gapo dia? Iaitu nikmat puji atasnya. Mana? Benda yang dipujikan di atasnya. Kerana apa? Saya kata, oh Abang Sepu ni baik, dermawan sungguh. Sebab dia bagi duit. Mahmudun alaih. Duit Abang Sepu tu dipanggil Mahmudun alaih. Itu. Pak. Kemudian yang kelimanya lafaz atau sirah. Mana misal seperti katanya Alhamdulillah, atau si anu pemurah, atau si anu tu alim. Ikut. Itu dia panggil sirah. Jadi 5 ni dia panggil rukun puji. Mana? Hamid, Mahmud, Mahmudun bih, Mahmudun alaih, dan sirah atau lafaz. Cukup 5 ni, cukuplah orang panggil puji, memuji. Itu lagu tu. Baik. Jadi kalau kita duk kata ke Tuhan alhamdulillah, alhamdulillah, atau kita duk semaya, kita duduk bersedekah, kita duk buat apa kebajikan, taat, perintah Allah, itu semua tu puji tu. Mana? Kita tu Hamid, Allah tu Mahmud. Sabit segala sifat kepujian tu di Allah Ta'ala, Mahmudun bih. Dan apa benda yang diberi oleh Allah Ta'ala, kerana tu kita puji dia, kerana tu kita berbuat baik. Itu dia panggil Mahmudun alaih. Kayak gitu. Kemudian sirah, lafaz yang kita sebut. Itu. Habis itu. Kemudian diiringi oleh musannif itu dengan selawat salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata musannif Imam Sanusi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru habis alhamdulillah. Baru nak masuk wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini nak syarah tentang selawat salam di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Wallahu a'lam
wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.